Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Agenda Awani. Dan kita melihat data terbaru dikeluarkan berkaitan dengan inflasi negara 4.4% untuk bulan Julai. Salah satu angka yang kita berikan perhatian iaitu inflasi makanan tanpa alkohol iaitu 6.9% peningkatannya. Untuk bulan tersebut ini adalah tinggi khususnya untuk makanan di luar. Makanan di rumah itu ada peningkatan tetapi makanan di luar itu lebih mahal. Ini sudah pasti adalah trend peningkatan yang kita saksikan di kebanyakan negara serantau juga. Namun Malaysia ini kalau kita sifatkan angka inflasi itu masih lagi terkawal berbanding dengan negara-negara serantau yang lain. Singapura sebagai contoh 7% dan juga beberapa negara serantau yang lain. Tapi bagaimana untuk kita melihat penyelesaian yang tuntas kepada ke arah ini? Kerana kita mewujudkan jihad inflasi untuk mengambil langkah proaktif sebagai contoh untuk mengekang peningkatan yang mendadak yang membebankan dan juga menjejaskan kuasa beli pengguna di Malaysia sendiri. Bagi membincangkan perkara ini, saya bersama dengan penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, kita melihat kepada yang saya sebutkan tadi, kalau kita melihat inflasi kita 4.4% dalam konteks Malaysia mungkin tinggi. Kita mahukan mungkin 2%, 2.1% dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat ini adalah trend serantau global dan kalau kita bandingkan Malaysia dengan negara serantau, kita masih lagi antara yang terendah di rantau ini. Mungkin juga disebabkan oleh subsidi dan sebagainya. Pandangan Datuk sendiri mendengar angka ini, membaca angka ini, adakah ini alarming pada ketika ini ataupun ini masih lagi manageable? Baik, terima kasih banyak Najib kerana kita untuk sekian kalinya sekali lagi dapat bertemu di dalam siaran seperti ini. Saya dapati bahawa angka inflasi ataupun indeks harga pengguna kita gunakan untuk mengukur inflasi ini sukar untuk kita sebenarnya bandingkan antara Malaysia dengan negara-negara lain. Kita kata kita 4.4% yang terbaru, tapi kita pun tahu bahawa negara-negara lain lebih tinggi. Singapura lebih tinggi, jiran kita. Kemudian UK, US pun lebih tinggi lagi. Jadi kita pun kalau bila kita bandingkan gitu, kita tidak boleh merasa complacent bahawa kita rasa kita ni dah cukup baiklah kerana inflasi kita rendah berbandingkan negara lain. Ini disebabkan kita ada elemen-elemen subsidi yang kita introduce dalam menangani kesan negatif daripada inflasi ini. Dan sebenarnya Jabatan Perangkaan dan Kerajaan juga mengakui perkara ini bahawa kalau tidak ada subsidi ini angka inflasi kita boleh naik sampai double digit. 11 berapa peratus juga kan. Jadi angka 40% tu kita perlu melihatnya secara lebih berhati-hati lah. Mana yang pentingnya bukan angkanya. Yang pentingnya kepayahan hidup yang kita alami. Kalau contohnya kalau negara lain walaupun katakan 9%, 10%, 8%, tetapi kalau mereka tidak merasa kepayahan hidup seteruk katakan seteruk negara-negara lain kerana mereka mempunyai instrumen-instrumen tertentu bagaimana nak menangani masalah inflasi itu, saya rasa perkara itu biasa saja. Tetapi kalau kita ni dengan kadar inflasi yang rendah, tetapi kalau pengguna dan rakyat merasa sangat tertekan dengan keadaan inflasi yang rendah itu, jadi itu kita kena melihatnya dari perspektif itulah. Doktor menyebut tentang subsidi yang menyebabkan angka kita ini tidak mencecah 2 digit sebagai contoh inflasi. Kalau kita melihat sekarang ini projek rintis yang kita cuba laksanakan iaitu subsidi bersasar melalui e-dompet ini sedang kita laksanakan dalam tempoh 6 bulan mendatang untuk kita melihat keberkesanannya. Bagaimana untuk kita melihat sekiranya kita laksanakan subsidi bersasar selepas ini, adakah angka inflasi ini akan lebih tinggi pada hemat doktor dan kerana ini adalah pertimbangan yang sukar untuk pihak kerajaan mengurangkan subsidi kerana ini adalah bebanan kewangan pada masa yang sama untuk mengelakkan berlakunya lonjakan subsidi ataupun lonjakan inflasi yang lebih tinggi, doktor.
soal antara subsidi dengan inflasi ni adalah soal yang paling asas sekali. Sebabnya ialah kerajaan sendiri mempunyai rancangan jangka panjang untuk mengurangkan subsidi ataupun dipanggil sebagai rasionalisasi subsidi, rationalization of subsidi. Kerana pemberian subsidi yang keterlaluan ataupun yang tidak terkawal, ini sebenarnya telah menyebabkan produktiviti kita tumbuh dengan kadar yang sangat perlahan. Dan yang penting sekali juga, daya saing kita semakin merosot. Jadi satu-satunya cara yang ada untuk meningkatkan kecekapannya ialah mengurangkan subsidi. Sedangkan pada masa sama, kita terpaksa menggunakan instrumen subsidi ini untuk untuk mengatasi masalah kesejahteraan yang terjejas disebabkan oleh inflasi ini. Jadi maka saya pun faham dan cara yang terbaik sekali melaksanakan subsidi ialah tentulah subsidi yang bersasar. Jadi bila kita melakukan subsidi yang bersasar, bermakna lepas-lepas, maknanya pengalaman kita yang lalu, kita kurang memberikan perhatian kepada memberikan subsidi kepada sasaran yang tepat. Jadi kita pun tahu dengar bahawa subsidi kita yang kita gunakan itu banyak manfaatnya diterima oleh orang yang tak sepatutnya terima. Begitu jadi ini merupakan satu apa yang kita lakukan selama ini adalah satu instrumen yang tak baik. Pertamanya kita dengan pemberian subsidi begitu, kita telah menumpulkan daya saing kita. Kita telah menumpulkan produktiviti kita dan juga kita merendahkan daya saing kita. Dan pada masa yang sama kita memberikan subsidi itu tidak kepada sasarannya yang tepat, iaitu contohnya yang biasa disebut ialah contohnya macam electricity rate tak kiralah orang yang T20 pun dapat manfaatnya, ataupun kita tengok RON 95 tu kan, RON 95 pun sama dapat. Orang yang dapat sebenarnya dia kata orang yang pakai Honda Cup ataupun motor kecil tu dia menikmati subsidi, jumlah subsidi yang dia dapat daripada manfaat itu lebih rendah lagi daripada orang yang pakai kereta 2000 cc dan ke atas. Jadi dan begitu juga kalau kita nak lihat perincikan subsidi-subsidi yang macam katakan subsidi diesel yang sepatutnya memberikan manfaatnya kepada nelayan-nelayan yang miskin, tetapi kita dengar juga bahawa manfaat itu lebih diperolehi oleh orang-orang yang mendapat diesel ataupun minyak bahan api seperti itu dan mendapat manfaat dengan menjualnya kembali ke ataupun berlaku penyeludupan dan sebagainya. Jadi saya pun setujulah. Semua dari segi macam mana nak melaksanakan, bagaimana nak melaksanakan subsidi bersasar itu ada satu challenge yang sangat hebat. Pertama kita nak pastikan bahawa sasaran yang tepat yang sampai manfaatnya. Dan yang keduanya ialah supaya tidak berlaku ketirisan. Tidak berlaku ketirisan daripada amalan subsidi bersasar itu. Tapi kepada hari ini kita nak cerita soal inflasi kan. Jadi bermakna apabila kita melaksanakan subsidi bersasar itu, kita mengharapkan bahawa dari konteks subsidi bersasar itu dia dapat merendahkan ataupun mengurangkan isu kesejahteraan pengguna atau isi rumah. Doktor, kalau kita melihat salah satu angka di bawah apa yang dikeluarkan oleh DOSM ini, iaitu inflasi makanan ini 6.9%. Ini mungkin tinggi kalau kita melihat ke angkanya. Bagaimana untuk kita melihat, kerana kalau kita melihat orang yang mungkin individu berpendapatan RM3,000 ke bawah sebagai contoh, yang mempunyai keluarga, tekanan adalah tinggi untuk mereka. Itu satu. Dan juga kalau kita melihat ini sudah pasti disumbang oleh gangguan rantaian bekalan yang berlaku di peringkat global.
pada pandangan dan juga hemat doktor sendiri, bagaimana untuk kita melihat bahawa kita boleh mengawal keadaan ini? Kerana laporan menyebut lebih kurang 50% sumber ataupun bekalan makanan kita adalah diimport. Bagaimana untuk kita melihat bahawa inflasi makanan ini dapat kita kawal pada ketika ini dari segi kosnya dan juga dalam konteks security makanan tersebut? Kerana apa? Faktor lain juga mempengaruhi import kita ini. Ringgit kita melemah, imported inflation juga akan dicetuskan. Pandangan doktor sendiri. Saya rasa isu tentang inflasi makanan, bahan makanan ini saya rasa memang sukar untuk kita tangani, untuk kita elakkan. Sebab kita mempunyai defisit di dalam perdagangan makanan. Maknanya kita mengimport lebih daripada kita mengeksport. Dan apabila kita mengimport, dan makanan ini pada umumnya ialah barang-barang asas yang dibeli oleh isi rumah golongan rendah, golongan bawahan. Jadi tentunya dengan apa Najib katakan tadi, kita mengimport makanan ini lebih daripada kita mengeksport. Bermakna kita ada import dependence kepada makanan. Dan dengan ringgit yang lemah, bermakna kita mengimport kuantiti makanan yang sama tetapi membayarnya dengan sebutan ringgit yang lebih tinggi lagi. Jadi bila kita bermakna kos bahan makanan yang diimport itu menjadi tinggi dalam sebutan ringgit. Dan kita nak jual makanan itu di dalam Malaysia sendiri, dalam negara dia, maka dengan sebutan ringgit, dalam sebutan ringgit yang semakin tinggi tadi, kuantiti yang sama, jadi kita terpaksa menjualnya pada harga yang tinggi. Dan ini saya rasa kalau nak dikaitkan pula dengan masalah apa tadi dipanggil strategik makanan, apa tadi kata dia? Security makanan. Security makanan. Dengan masalah security makanan, ini saya rasa dua perkara yang berkaitan tapi tak sama. Iaitu security makanan ini sebenarnya adalah isu jangka panjang. Yang kita pun dah kenal pasti dulu. Cuma kita tidak menanganinya dengan gigih waktu dulu tu. Jadi bermakna kita masih lagi berhadapan dengan masalah security makanan, iaitu bahan makanan yang kita boleh keluarkan sendiri dari segi volume dia kurang mencukupi, dan kemudiannya sekarang ni ditambah pula dengan harga yang tinggi, maka dia juga memberi kesan kepada affordability ataupun ketidakmampuan kita. Jadi isu security makanan ni saya rasa dua perkara itu, iaitu kecukupan kuantiti, keduanya ialah kemampuan membeli. Jadi dalam isu sekarang ni dengan harga yang kita terpaksa bayar dalam sebutan ringgit tadi, yang lebih tinggi lagi, bermakna sekarang ni kita menghadapi masalah kemampuan. Masalah kemampuan. Ada negara lain, saya ambil contohlah, Singapura sebenarnya masalah security makanannya lebih genting lagi. Sebab dia punya SSL SSL dia SSL apa dipanggil tu? Yalah SSL tu kan. Maknanya dia tidak dapat mengeluarkan makanan dalam kuantiti yang cukup oleh negara itu sendiri. Macam contohnya macam kita beras, kita tidak mengeluarkan lebih daripada kita tak mengeluarkan kuantiti yang banyak. Jadi bermakna kita terpaksa mengimportnya. Self sufficiency level, SSL tu self sufficiency level kita adalah kurang daripada 100% dalam banyak hal itu. Tapi saya kata tadi macam Singapura, mereka menghadapi masalah yang lebih genting lagi sebenarnya. Tetapi mereka menanganinya dengan cara lain. Strategi di sana dan strategi kita di sini lain. Jadi berbalik pada soal tadi ni, bila kita tidak address isu security makanan pada ketika kita boleh berbuat demikian, kita tidak buatnya secara serius, maka bila
kita menghadapi masalah harga makanan yang tinggi disebabkan oleh gangguan bekalan di peringkat global, ya, maka kita terpaksa menghadapi masalah ini. Cuma apa yang kita boleh lakukan ialah bagi saya fikir kita cubalah bagi pengguna mengurangkan membeli barang-barang yang terjejas teruk disebabkan oleh maksudnya barang-barang makanan yang terjejas teruk disebabkan oleh important inflation ini. Kita juga melihat bahawa penyelesaian yang boleh kita laksanakan dalam konteks security makanan ini, Doktor. Sebagai contoh, kalau kita melihat kepada isu gangguan rantaian ini berlaku, kesannya sebagai contoh dedak untuk reminan ini semakin mahal. Apakah tidak boleh kita hasilkan dedak sendiri di peringkat tempatan yang mungkin boleh mengurangkan kos kita? Itu salah satu contohnya. Bagaimana untuk kita melihat langkah-langkah seperti inilah yang kita melihat daripada kita import, mungkin ada di peringkat domestik itu yang boleh kita perkasakan vendor kita supaya kebergantungan kita itu kurang. Mungkin bukan overnight solutionnya, tapi setidaknya kita bersedia dan kita belajar daripada apa yang kita lalui pada ketika ini untuk memastikan di masa hadapan kita lebih kalis sedikit berbanding dengan keadaan inflasi pada masa kini, Doktor. Ya, itulah saya katakan tadi, isu security makanan ni bukan isu jangka pendek. Isu security, isu inflasi ni. Isu inflasi ni bukan isu jangka pendek. Isu inflasi ni isu jangka pendek. Tetapi isu security makanan ni, bukan isu jangka pendek, iaitu macam apa yang Najib kata tadi, kita nak menghasilkan dedak, iaitu animal feed untuk kita nak bagi makan kepada katakan ayam ke ataupun lembu yang kita ternak sini kan, contohnya lah, ataupun ikan ke, ikan dalam sangkar yang kita nak gunakan dedak itu. Dan dedak ini kita tahu bahawa nak mengeluarkan dedak ini kita menggunakan bahan yang diimport, wheat yang kita import tu. Jadi dengan gangguan bekalan di peringkat global kerana perang yang berlaku dan juga kerana sekatan ekspor oleh negara-negara tertentu menyebabkan harga gandum mahal, naik tinggi. Jadi kita nak mengeluarkan kita nak mengeluarkan dedak di dalam negara ni, maka dia punya kos pengeluarannya dah menjadi semakin mahal. Dan ini yang menjadi masalah kepada dari segi perspektif security makanan. Doktor, kita kembali semula kepada kadar inflasi ini. Kalau kita melihat bahawa ini juga adalah cerminan bagaimana untuk pembuat dasar, tidak kira dasar monetary ataupun dasar fiskal, bertindak untuk meredakan permintaan bagi menurunkan inflasi. Ini standard dibuat dalam apa-apa jua formula ekonomi. Dasar monetary sebagai contoh, apabila berlakunya peningkatan inflasi sebegini, kita melihat mungkin peningkatan kadar faedah itu akan berlaku untuk kita meredakan keadaan. Pada pandangan doktor sendiri, adakah OPR kita ini akan meningkat lebih agresif daripada apa yang sudah kita jangkakan, kerana ramai menjangkakan 25 mata asas untuk setiap mesyuarat. Ini berdasarkan juga kepada The Fed di Amerika Syarikat, kerana mereka lebih agresif dalam meningkatkan kadar faedah. Dan bagaimana pada akhirnya peningkatan ini sekiranya agresif ataupun tidak, kesannya kepada pengguna akhir, kesan berantai itu, Doktor fahamkan? Saya rasa kaedah yang kita gunakan di Malaysia ini berbeza dengan kaedah di US. Kaedah US dia mengambil pendekatan dengan meningkatkan kadar bunganya, Fed rate dengan lebih agresif lagi. Dan kita tidak demikian. Kita pula memilih meningkatkan OPR, iaitu kadar bunga, kadar bunga kita, official policy rate kita. Kadar bunga kita nak meningkatkan berdikit-dikit. 25 mata asas, 25 mata asas, 25 mata asas. Bagi saya pandang ini adalah pendekatan kita sendiri supaya kita tidak mahu kalau meningkat OPR secara agresif, dia akan memberikan kesan kepada mereka yang berhutang. Kerana
kerana apa ni di Malaysia ni isi rumah yang berhutang agak tinggi. Dan ini adalah isu lama yang sebelum kita masuk COVID lagi. Keberhutangan kita, iaitu hutang rumah dan juga hutang kenderaan. Dan juga termasuklah hutang kredit kad kita gitu. Jadi tentunya apabila peningkatan dalam OPR ini, dia memberi kesan kepada mereka yang berhutang. Kerana installment, kadar jumlah bayaran kadar bunga yang dia kena bayar tu akan menjadi lebih tinggi lagi. Ya, saya rasa ramai orang terkena sebab saya kata tadi isi rumah kita memang keadaan keberhutangan dia agak mencemaskan juga. Jadi ramai yang terkesan. Tetapi peningkatan OPR ini ibarat saya rasa macam kita terpaksa menelan obat yang pahit. Kerana dengan berbuat demikian, kalau kita naikkan sikit-sikit 25 mata asas, dengan berbuat demikian kita memberi kesan yang kecil kepada mereka yang berhutang. Tetapi dia memberi kesan yang baik. Sebab dia obat, dia memberi kesan yang baik kepada menyederhanakan kadar inflasi kita ataupun indeks harga pengguna kita. Dia menyederhanakan naiknya. Tetapi naik tetap naik juga. Jadi kalau kita nak agresif, nak macam seperti US, boleh. Saya rasa keadaan inflasi kita akan menjadi lebih terkawal demi memberikan kesenangan kepada mereka yang berhutang. Jadi kita kena pilih dua ini. Walau bagaimanapun, saya rasa dengan menaikkan OPR berdikit-dikit, tapi kerajaan telah mengambil langkah yang lain lagi, iaitu melalui pemberian subsidi tadi. Tapi makna dia OPR naik berdikit-dikit, tapi kerajaan terpaksa melebarkan fiscal deficitnya. Fiscal deficit terpaksa naik. Dan ini saya pun sebenarnya bimbang ni. Saya tak tahu sama ada polisi ini polisi yang tepat ataupun tidak. Sebabnya apabila katakan apabila kita keluar daripada masalah inflasi dan masalah COVID ini kan nanti dengan defisit fiskal yang tinggi ataupun dengan subsidi yang semakin terbeban, semakin banyak ni, boleh ataupun tidak kita melakukan structural reform. Yang tadi kita katakan kita nak mengurangkan subsidi. Kita nak rationalization of subsidi. Boleh ke tidak? Sekarang ni kalau kita lihat kesan-kesannya dah nampak dah. Okey, Doktor. Memang tak cukup masa lah kalau kita bincangkan soal-soal seperti ini kerana banyak perkara perlu kita kupas kerana kompleksiti isu tersebut berkaitan antara satu sama lain. Sudah pasti kita faham. Tapi sudah pasti kita melihat bagaimanakah pertembungan antara dasar yang dijalankan oleh kerajaan untuk membantu rakyat melalui pasukan jihad inflasi. Kita melihat di pasukan Bank Negara juga dari segi menentukan kadar OPR. Bagaimana untuk kita menentukan dan juga mengawal setidaknya kedudukan inflasi kita pada ketika ini, dan ini juga sekaligus akan memberikan juga kesan berantai kepada sudah pasti orang ramai bagaimana kita melihat bergerak ke hadapan, adakah mampu kita mengawal dalam masa ke masa. Itu yang paling penting. Terima kasih Dr. kerana bersama kami pada malam ini. Itu saja masa kita ada membincangkan topik ini. InsyaAllah kita akan menantikan angka-angka seterusnya dan sudah pasti perubahan ini bagaimana dia akan dicerminkan kepada kuasa membeli orang ramai. Itu yang paling penting sekali. Tahap kemampuan mereka seperti yang Dr. sebutkan pada awal tadi, bukan angka itu yang perlu menjadi tumpuan, tapi kepayahan mereka itu. Susah ataupun tidak kehidupan mereka, itu yang perlu kita nilai dan juga kaji, dan bantuan itu harus bersasar kepada mereka. Jika mereka susah, mereka lah yang harus kita tolong. Baik, terima kasih Dr. Zakaria Abdul Rashid kerana bersama dengan kami pada sesi ekonomi. Saya Najib Arif, sekian saja agenda awal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.